sunat buat sembahyang sebelum maghrib. Sembahyang sunat 2 rakaat tak apa, tapi itu tidak muakkad lah. Yang muakkad selepas dia, selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Belum isyak, tu bukan muakkad. Tapi tak apalah, buatlah. Daripada kita melangur duduk kat masjid tu, tunggu nak kamah sembahyang 2 rakaat, dapat pahala besar. Sebab itu muakkad ini lebih afdal daripada gairu muakkad. Muakkad lebih afdal daripada gairu muakkad. Jadi kena buat itu dululah. Kalau tak biasa, kalau biasa tambah lagi lah. Tu. Ini 10 yang muakkad. Jadi 10, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Lepas isyak. Jadi 10. Yang gairu muakkad, gairu muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Ingat, 4 rakaat sebelum asar. Ini jarang juga orang buat. 4 rakaat sebelum asar tu. Nabi bagi jaminan juga, orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar pun elak api neraka. 2 rakaat sebelum maghrib. Itu gairu muakkad sebelum maghrib tu. Sebelum maghrib tu gairu muakkad. 2 rakaat sebelum isyak. Baik, itu di antara sebelum maghrib tu kita sembahyang, Nabi sebut sallu qablal maghribi rak'ataini liman syaa, kata Nabi. Bayang kamu 2 rakaat sebelum maghrib kalau kamu nak lah. Sehingga ditanya seorang sahabat, pada satu ketika kebetulan Rasulullah tak ada, dia sembahyang 2 rakaat. Hai, sembahyang apa ni? Kata sahabat tu, kebetulan sahabat tu tak pernah sembahyang qabliyah maghrib. Sunat maghrib lah qabliyah. Hai, tak pernah buat saya, dia kata. Hai, buat zaman Rasulullah pun buat. Tapi lah orang tak buat pasal anggap diri dia sibuk. Tu. Zaman Rasulullah asyughul, sibuk dia kata. Zaman lah lagi sakan kata sibuk. Tu alasan kita banyak zaman lah. Awak tak ngaji sibuk. Sibuk dengan pejabat lah, sibuk dengan dengan perniagaannya lah, sibuk jadi cikgu lah, Jumaat pun pergi sekolah, Sabtu pergi sekolah. Allahu Akbar. Dera sungguh. Dera dengan dunia, kalau dah akhirat tak apa. Dera dengan dunia kita. Tak boleh kabar. Lah, orang tak pincin lagi pergi sakit pisakan. Orang tu kata ustaz, dia kata kawan-kawan saya profesor banyak sakit lah ustaz. Pasal apa? Tu lah, tak bayang, tak ibadat. Bayang sungguh-sungguh insya-Allah sihat, ulama sihat tu. Takkan sakit. Ini benda yang perlu kita ingat. Kekuatan kita orang Islam adalah beriman kepada Allah, beribadat kepada Allah, itu kekuatan kita. Tu jangan tinggal bab-bab tu. Itu jadi banyak yang tadi ni 12. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelumnya, jadi 8 dah. 10 selepas maghrib dan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 2 rakaat sebelum isyak. Jadi 22 banyak semua sembahyang sunat, muakkad dan gairu muakkad. Dapat buat semua, masya-Allah. Sebab Nabi kata dia tak suruh kita 22. Man sallas natai asyarah, siapa boleh sembahyang 12 rakaat yang gairu muakkad, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bagi dia pintu dalam surga. Allah bagi dia mahligai dalam surga, istana dalam surga. Tu yang buat 12, lagi buat 22 lagi sakan. Ini benda yang perlu kita ingat para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab kita babut tatawwu' ba'dal maktubah, bab sembahyang sunat selepas perkara yang wajib, selepas kita buat yang wajib. Sembahyang sunat sama ada maghrib, tapi Nabi kita
banyak buat kat rumah. Malam tu qabliyah dia di rumah, ba'diyah dia di rumah. No. Kita nak buat di rumah. Kalau boleh itu afdal. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu semak macam kubur. Tak semak rumah saya, kata perempuan muslimat. Pagi-pagi bersih dah, Allah, dia punya tingkap tu mengkilat, cantik, tak ada abuk, daun tak ada jatuh pun. Betul. Berbagai-bagai lampu pasang, tapi tak pernah sembahyang dalam rumah, tak pernah baca Quran dalam rumah, tak pernah qiyamul lail dalam rumah, tak pernah zikir dalam rumah. Inilah hakikat dia semak samun rumah tu. Walaupun cantik manapun, walaupun uduh, tapi tempat tu sembahyang, ibadat, baca Quran dan sebagainya, itulah yang bersinar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan melihat dari segi zahir dia, kita bukan melihat dari segi kebendaan dia, kita lihat dari segi rohaniah dia. Nilai kita orang Islam pada sisi Allah ni rohaniah kita. Kalau dia badan ni tak nilai. Kekuatan kita rohaniah kita. Yang ni tak bagi kita makan banyak. Kalau kira nilai tu badan, Allah makan banyak sekarung tu. Makan. Tak. Kalau tak boleh tidak kamu nak makan, kata Nabi, pasulsun. Li ta'am pasulsun, li syarab pasulsun, li tanafus. Makan 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air, 1/3 boleh bernafas. Dia tak kata kenyang-kenyang. Kalau kenyang-kenyang sampai tak boleh nak bangkit, itulah makan orang kafir. Kalau orang kafir sama dengan binatang. Sabatu am'a, kata Nabi, 7 lapis perut dia. Kita orang Islam bukan 7 lapis perut kita. Ini di antara benda yang perlu kita ingat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca, di mana hadis ni daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sajdatayn qabla az-zuhri wa sajdatayn ba'da az-zuhri wa sajdatayn ba'da al-maghribi wa sajdatayn ba'da al-isya wa sajdatayn ba'da al-jum'ah fa amma al-maghrib wal isya fa fi baitihi. Qala ibn abi zinad am Musa bin Uqbah an-Nafi' ba'da al-isya fi ahlihi تابعوا كثير بن فرقاد وأيوب النافع وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعوا كثير بن فرقاد وأيوب النافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة النافع بعد العشاء في أهله. Jadi hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari ni waktu sahur bila bangkit, tahajud dah, siap tahajud dah. Tapi waktu sahur tu, kalau pukul 5:30 contohnya waktu sahur kita, dia boleh sembahyang sampai sebelum subuh itu 11 rakaat. Waktu sahur. Kita sahur pakai kat dapur lagi ya. Dia tak 11 rakaat. Imam Bukhari waktu sahur boleh sembahyang 11 rakaat sampai sebelum waktu masuk subuh. Belum tu lah tahajud dah. Kita bangkit untuk makan aja, bayang tak tuan lagi. Coba kita tengok Imam Bukhari, mana dia karangkan kita hadis, mana dia hafal beratus-ratus ribu hadis Rasulullah, mana lagi sembayang dia, mana lagi ibadat yang lain, baca Quran dia, hafal hadis lagi, mengajar lagi. Masya Allah. Mana ada rehat ulama dulu? Tak ada rehat. Kalau rehat macam kita lah ni, tak sampai ilmu dia apa sampai kita. Tapi Allah bagi mereka kekuatan. Semoga sampailah bentuk-bentuk ilmu mereka kepada kita ni, yang kita warisi sekarang ni. Baik para jamaah. Jadi Abdullah bin Umar bercerita, saya sembahyang bersama Rasulullah 2 sujud sebelum duha. Sujud disebut ni. Tak ada takbir ke? Tak ada Fatihah ke? Tak ada rukuk ke? Dah. Dalam Quran pun Allah sebut, farka'u ma'ar raqi'in. Takkan tengok orang rukuk terus wala takbir. Diambil mana yang poin yang paling besar, rukuk dengan sujud tu benda yang paling besar yang disebut. Di sini pun juga Nabi kita, saya sembahyang bersama Rasulullah SAW sebelum zuhur 2 rakaat, maknanya sujud di sini. Bukan maknanya sujud terus, tak. 2 rakaat. Maknanya sujud. Sebelum zuhur, selepas zuhur 2 rakaat. Sebelum 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat selepas Jumaat. Sebelum Jumaat tak ada kah?
di sini dikias oleh para ulama kepada dhuha. Jumaat itu ganti daripada dhuha. Sedangkan dhuha ada 4 rakaat sebelum dia, qabliyah 4 rakaat selepasnya. Maka kita sembahyang boleh Jumaat itu 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat selepasnya. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam riwayat dia sembahyang selepas Jumaat 6 rakaatin, 6 rakaat. Kalau awal suami kita balik, maknanya tak sembahyang 6 rakaat tu. Jadi kalau sembahyang kat rumah tambah, baguslah. Sampai rumah, makan dulu abang tak payah. Aku tak dan lagi sembahyang kat masjid ni. Baru 2 rakaat sembahyang, tinggal 4 rakaat. Alhamdulillah. Buat masakan sedap-sedap. Tapi kalau balik awal tu pergi cari nasi, maknanya tak sembahyang 6 rakaat. Cukup dengan temenung ya. Jadi ya. Baik kita boleh saling tolong membantu dalam perkara akhirat kita, jangan perkara dunia saja. Ini contoh kepada kita mengenai apa yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW, sembahyang Jumaat, sunat Jumaat. Adapun maghrib dengan isyak, Nabi kita banyak sembahyang di rumahnya. Sembahyang sunat dia lah, sembahyang berjamaah kat masjid lah. Sembahyang sunat, memang sembahyang sunat itu afdalnya di rumah, sebagaimana yang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi kebiasaannya Nabi siang harinya tak sembahyang di rumah, sembahyang sunat, kerana sibuk dengan umatnya, sibuk dengan urusan umat. Biar sibuk dengan urusan umat, maka dia sembahyang kat masjid dia, sembahyang ke tempat dia sembahyang. Dia tak sembahyang kat rumah. Tapi kalau malam, kebanyakan Nabi ma'ahlih bersama keluarganya. Baik itu sembahyang sunat kat rumah, qabliyah ke, ba'diyah ke, sembahyang kat rumah. Jadi kita pun boleh buat benda tu sebenarnya. Tapi ni banyak sangat penghalang. Main dari rumah dah, dia kata nak pergi masjid, tapi dia kata ada nasi nasi kambing ada tengah jalan tu. Fikir. Nak masuk kedai pula. Nak sembahyang kat kedai. Hampir rumah tak sembahyang dah. Baik-baik sembahyang kat masjid lah. Baik afdal. Kalau macam tu. Kalau dan sampai tak nak buat sampai rumah tu sampai terlepas sembahyang kita, tak payah. Itu makna yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 rakaat, dan Nabi kita sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu khafifatain, maknanya tidak terlalu berat. Jangan baca ayat yang panjang-panjang. Walaupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut mengenai perkara mengenai sembahyang, bacaan-bacaan dalam sembahyang sunat fajar. Di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita disuruh sembahyang dalam sunat fajar tu, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ada riwayat mengatakan Nabi kita, dalam riwayat yang lain tadi riwayat Imam Muslim, dan riwayat yang lain mengatakan Nabi kita baca suratul Baqarah ayat 136. Jadi bila mana sembahyang subuh rakaat pertama Allahu Akbar, waktu itu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa yaqul asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Setakat tu, 1 ayat saja Nabi baca pada sembahyang subuh, ringan. Pada rakaat kedua baca surat Al-Imran, tapi bukan semua surat dia, 1 ayat juga. Surat Al-Imran, iaitu ayat yang ayat yang 63, ayat 64. 64 tu baca. Baik, tak hafal, payah kami tua-tua ni. Baik, bagi yang mudah, senang. Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali sebut dalam kitab dia An-Nafahat, dia ambil daripada guru-guru dia, daripada orang-orang yang saleh, siapa yang sembahyang sunat subuh 2 rakaat, pada rakaat pertama selepas Fatihah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak sampai akhir. Pada rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala bi ashabil fil. Dalam keterangan beliau, man qara'a fi raqatil ula alam, baik alam nashrah, wa man qara'a fi raqatis tsaniya alam, banyak alam tara kaifa, lam yadurru syai'un, tidak akan terkena pada hari itu dengan mudarat. Tidak akan datang di dalam tubuh badan yadu kulli zalimin, tangan orang-orang yang zalim, tangan orang-orang jahat tak akan sampai ke tubuh badan dia. Orang yang sembahyang sunat subuh 2 rakaat, rakaat pertama jadi ayat dia alam nashrah, rakaat yang kedua alam taro kaifa. Ingat tu. Imam Ghazali punya pendapat. Kena beramal.
Bila balik esok, no. Petang ni mana ada subuh. Esok pagi lah. No. Nak ingin sangat dapat tu, pergi sembahyang kuat maghrib, subuh pula mana boleh. Ini di antara benda dia peringatkan kita oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. No, kena baca benda-benda tersebut. No. Jadi alam nashrah, alam tara kaifa. No. Sehingga ada ulama mengatakan nuqayul kafir wallahu ahad, hadis Nabi ada juga. Baik, kata para ulama di dalam kitab fiqh, kalau kamu nak juga nak baca, okey, baca alam nashrah pada rakaat pertama dengan qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua baca alam tara dengan qul huwallahu ahad. Itu lagi ahsan, lebih baik. Dua-dua kita himpun sekali. Kalau apalagi ke dia hafal tadi suratul Baqarah tadi, himpun tiga-tiga, itu lagi lebih baik. Ni di antara benda diberikan kita resep oleh para ulama-ulama kita nak dapat pahala besar, kena buat kerja banyak. Mana ada boleh kerja sedikit nak ingin dapat banyak. Kat dunia pun macam tu. Jangankan di akhirat juga, tempat yang lebih hebat, akhir wal akhiratu khairun wa abqa, iaitu akhirat yang lebih kekal dan lebih baik untuk kita sebagai umat Islam. Baik, kita sambung bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu man lam yatatawwa ba'dal maktubah. Ini satu bab membicarakan orang yang tidak sembahyang sunat selepas sembahyang fardu. Tak perlu sembahyang sunat selepas sembahyang fardu. Maknanya kalau kita buat jamak dalam musafir, bila kita musafir ada sembahyang sunat, tak langsung terus kita jamak zuhur asar. Bolehkah kita sembahyang sunat? Boleh, tak ada masalah. Sembahyang sunat sebelumnya. Kalau kita buat zuhur dengan asar jamak takdim, sembahyang sunat sebelumnya, tak ada masalah. Atau selepasnya, tak ada masalah, kata para ulama dalam kitab fiqh kita. Tapi kalau kita buat jamak takhir maghrib dengan isyak, sebaiknya qabliyah ba'diyah buat selepas habis sembahyang itu. Kalau kita buat jamak maghrib dengan isyak jamak takhir, kita nak buat sembahyang sunat dia, lebih baik buat selepasnya. Itu sejak cara yang disebut oleh para ulama. Sebab dalam sembahyang sunat dalam musafir diringankan. Sehingga para sahabat mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW, aku tak pernah tengok Rasulullah SAW sembahyang dalam musafir qablaha wa ma ba'dan, selepasnya. Sebelum tak buat, selepas pun tak buat. Itu hadis Nabi. Jadi maknanya Nabi itu nanti kita musafir susah, buat benda yang senang-senang lah, ikut Nabi. Tapi kalau nak buat juga boleh, bukan tak boleh. Itu makna yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW. Baik, dalam hadis Nabi kita sebut, qala sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulullah sallam samanian jami'ah wa sab'an jami'ah. Tu saya sembahyang bersama Rasulullah, kata sepupu dia Ibnu Abbas, sembahyang 8 rakaat tapi jamak. Mana ada sembahyang 8 rakaat? Jamak maknanya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dia tak kasar, jamak. Begitu juga 7 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, bagi 7 lah. Jamak. Itu dibuat oleh Nabi kita bersama Ibnu Abbas. Ini contoh kepada kita. Jadi tak ada sembahyang sunat sebelumnya, tak ada sembahyang sunat selepasnya. Sebab dia dalam keadaan sibuk. Tapi kalau nak buat juga, tak ada masalah, dibolehkan oleh para ulama kita. Tapi kena ikut aturan saya sebutkan tadi. Kalau kita buat zuhur dengan asar, boleh kita buat sebelumnya dan boleh kita buat selepasnya. Kalau kita buat jamak takhir maghrib dengan isyak, lebih baik kita buat selepasnya. Tu boleh faham kok? No? InsyaAllah. Azunnu akhara zuhra wa ajjala al-asra wa ajjala isya wa akhara al-maghrib, qala wa ana azunnu. Kata daripada Ibnu Abbas, aku sangka baginda mentakhirkan sembahyang zuhur dan menyegerakan isyak dan minta mentakhirkan maghrib. Itu di antara maknanya, sehingga menjadi 8 rakaat atau menjadi 7 rakaat sebab dia dijamak. Kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Nabi tak jamak sembahyang dia hanya jamak suri nama dia. Maknanya ditangguh sembahyang zuhur itu pada masa dia, tapi akhir lepas habis zuhur masuklah waktu asar tu dia buat asar. Jadi macam jamak, kata mazhab Hanafi. Tapi ditolak oleh mazhab jumhur. Dalil ada riwayat Imam Bukhari, Nabi kita sembahyang jamak sendiri, iaitu jamak takdim. Bila mana Nabi kita nak rehlah, nak keluar musafir,
Dia sebelum zuhur, maka zuhur itu ditangguh sampai asar dia turun di tengah jalan, baru dijamakkan antara zuhur dengan asar. Itu dalil yang kuat para jumhur para ulama-ulama kita. Baik, babu salati duha. Ni sembayang-bayang penting ni. Bayang sunat duha dak? Ni dak lagi kot, no? Balik ni lah insya-Allah. Babu salati duha. Pis safar ni dalam musafir. Tu dalamkan, biarkan dalam musafir ni. Kita ni duduk di rumah kita, Allah, no, seronok, tenang. Orang yang pakai aircon lagi dalam rumah ni, masya-Allah. Tapi lena bayang tak? Babu salati duha pis safar, bab sembahyang sunat duha dalam musafir ataupun kita tidak musafir. Di mana sembahyang duha ini adalah riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yusalli salatad duha arba'an wa yazidu ma syaa. Jadi Siti Aisyah bercerita Rasulullah SAW sembahyang sunat duha ni 4 rakaat. 4 rakaat. Tapi dia tambah. Sampai tak tahu, saya tak boleh nak kira, kata Siti Aisyah. Tapi jumhur ulama mengatakan sembahyang duha paling banyaknya adalah 8 rakaat sahaja. Itu jumhur ulama. Kecuali dalam mazhab kita, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan adalah 12 rakaat sembahyang sunat duha. Banyak, no? Nak boleh buat kita muslimin ni. Tu yang kita pergi masjid hari Jumaat nak awal, no? Ni lena lagi di rumah balik-balik dari sini. Bayang awal jadi boleh sembayang tu. 12 rakaat boleh kita buat duha. Kat masjid. Itu makna yang disebut tu. Jadi sembayang sunat duha ini Nabi kita buat 8 rakaat, tapi kadang-kadang ditambah, kata Siti Aisyah, tapi saya tak ingat bilangan dia. Saya tak hafal bilangan dia. Dan ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ada mengatakan dalam hadis kita ni yang kita baca ni daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, antusalliya duha, qala la, qultu Umar, qala la, Pak Umar, qala la, qultu Pak Abu Bakar, qala la, qultu Pak Nabi, qala la, ikhaluh. Ini hadis Bukhari. Apabila Saidina Abdullah bin Umar ditanya, kamu sembahyang duha ke? Tak. Kamu saksikan Saidina Umar, ayah kamu, Saidina Umar bin Khattab, sembahyang duha tak dia? Tak. Abu Bakar Siddiq, kamu saksikan dia sembahyang sunat duha tak? Tak. Rasulullah kamu saksikan juga dia sembahyang duha tak? Tak. Mana ni? Tak ada sembahyang duha ke? Maka para ulama mengatakan ada hadis riwayat yang lain. Mungkin waktu itu Sayyidina Abdullah bin Umar dia tak nampak Rasulullah sembahyang. Tak kerana semua sembahyang nak tunjuk oleh Nabi. Dan riwayat Ummu Hani, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani sendiri bercerita apabila waktu pembukaan kota Mekah, Nabi kita pergi ke Mekah. Dia datang ke rumah Ummu Hani. Nabi kita mandi, selepas dia mandi, terus sembahyang 8 rakaat di rumahnya. Sembahyang 8 rakaat itulah dia sembahyang solat duha. Ada ulama kata tak, Nabi sembahyang tu bukan solat duha, tapi sembahyang Nabi itu adalah merupakan sembahyang mai daripada luar, kata dia. Tapi kebanyakan ulama kata itu solat duha, sebagaimana hadis yang kita baca disebutkan yusalli duha gairu Ummu Hani fa innaha qalat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti yauma fathi Makkah fagtasala wa salla 8 raka'atin falam ara salatan qad akhaffa minha ghayra an yutimmu ruku'a was sujudah. Kata Sayyidina Ummu Hani, Sayyidati Ummu Hani. Ummu Hani mengatakan seorang pun tidak ada menyampaikan kepada bahawa dia melihat Nabi SAW duha selain daripada Ummu Hani, yang melihat Nabi sembahyang solat duha dalam musafir ni waktu di Mekah, waktu pembukaan kota Mekah. Sesungguhnya ia berkata bahawa Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Hani pada hari pembukaan kota Mekah. Baginda mandi dan sembahyang 8 rakaat.
aku tidak pernah melihat sembahyang yang lebih ringkas daripadanya. Walau bagaimanapun bagi dia menyempurnakan rukuk dan sujud. Jadi 8 rakaat sembahyang duha itu yang paling banyaknya. Dan itu yang diambil oleh mazhab kita. Kecuali saya katakan tadi, iaitu Saidina Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mengambil 12 rakaat. Kenapa dia mengambil 12 rakaat berjamaah dari Allah Subhanahu Taala? Semoga kita boleh buat juga sekali sekala yang mana 12 rakaat tersebut. Di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan-kelebihan kita yang nama buat sembahyang duha ini. Apa hikmat dia, apa faedah dia? Di mana dalam keterangan Nabi kita, faedah sembahyang sunat duha ini adalah 360 sendi dalam tubuh badan kita bersedekah pagi itu. Bayangkan. Kalau boleh buat sembahyang 8 rakaat. Berarti atau 12 rakaat, 360 sendi-sendi ni bersedekah pagi itu. Kita nak bersedekah dengan duit tak ada. No? Bukan sedikit lagi tu. Banyak dapat pahala bila mana kita sembahyang sunat duha tu. Ni. Benda yang disebut oleh oleh para ulama-ulama kita. Yang kedua kelebihannya adalah kita membakar syaitan-syaitan terbakar dengan sembahyang sunat duha itu sendiri. Kena ingat, sembahyang sunat duha membakar iblis, membakar syaitan. Dia jauh daripada kita, dia tak dekat dengan kita. Ini benda-benda penting. Kita tak mau didekati oleh syaitan dan itu musuh kita. Kena benci syaitan. Tapi salah satunya melalui sembahyang sunat duha. 12 rakaat. Tak boleh belajar dulu 2 rakaat paling kurang. Sempurna dia 4 rakaat. Afdal dan sempurna 8 rakaat. Nak ikut Imam Ibnu Hajar, sembahyanglah yang disebut dengan 12 rakaat. Apa hadis Nabi? Pegangan daripada Ibnu Hajar. Idza sallaita duha rak'ataini lam taktub minal ghafilin. Orang yang sembahyang sunat duha 2 rakaat tidak akan ditulis daripada golongan yang lalai. Yang tak sembahyang sunat duha manusia lalai. Banyak kena kita ni. Kita mengakulah ni. Kalau hari ini kita kena dengan hadis Rasulullah, balik nanti sekurang-kurang buat 2 rakaat. Yang kedua kata Nabi, au arba'an katabta minal mukhbitin. Siapa sembahyang 4 rakaat sunat duha, kamu tertulis golongan orang yang khusyuk, golongan orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 rakaat. Kalau kita sembahyang 4 rakaat, dinilai kita oleh Allah Taala sebagai orang yang khusyuk, golongan khusyuk. Dalam Quran, qad aflahal mu'minuna alladhina fi shalm khashi'un. Berbahagia, berjaya orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, tergolong orang khusyuk dalam sembahyangnya. Ausitan, siapa yang sembahyang 6 rakaat. 6 rakaat. Katabata minal qanitin. Kamu tertulis orang yang tekun ibadat. Qanit. Tekun. Golongan yang tekun. Payah tekun ni bukan mudah. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak kita. Ini golongan orang yang tekun. Bila mana kita boleh sembahyang 6 rakaat. Siapa yang sembahyang samanian 8 rakaat. 8 rakaat sembahyang, katabata minal faizin. Kamu tergolong, kamu tertulis golongan yang mendapat kemenangan. Faiz, menang. Dunia akhirat kita menang, akhirat kita menang. Kalau boleh sembahyang 8 rakaat. Siapa yang boleh sembahyang ashran, lam yaktub alaika dzalikal yauma dzambun. Siapa boleh sembahyang 10 rakaat, dia tidak tertulis daripada pada hari itu dosa. Tak ada dosanya hari itu. Kalau boleh sembahyang 10 rakaat, sembahyang duha, dosa kita tak tertulis, terpadam dengan sembahyang yang 10 rakaat itu sendiri. Wa in sallaita isna asyarah, kalau kamu sembahyangkan duha 12 rakaat, 12, banallahu laka baitan fil jannah. Allah buatkan kamu satu rumah yang besar di dalam surganya. Itulah pegangan Ibnu Hajar. Hadis ini yang mengatakan bagi dia 12 rakaat itu lebih baik bagi dia. Tapi tak apa yang tadi, jumhur ulama kata 8 rakaat. Tak payah fikir banyak, buat dulu 2 rakaat. Kalau seronok rasanya, tambah 2 rakaat jadi 4.
Seronok asnya tambah jadi 6 rakaat. Seronok lagi 8 rakaat. Seronok lagi 10. Seronok lagi 12. Begitu caranya. Macam kita buat makanan lah. Sedap rasa ulam ni, tambah nasi lagi. Sedap, tambah lagi. Tu sampai tak boleh bangkit. Jam tu, no? Bayang taklah tak boleh bangkit. No? Kita akan segar, no? Dalam hidup kita. Tenang dalam hidup kita. Itu makna yang disebut oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis Nabi kita mengenai sembahyang duha ni, man hafadha ala syub'ati duha ghufirat lahu dzunubuh walau kanat mislu zabadil bahri. Riwayat Imam At-Tirmizi. Sesiapa yang menjaga, sesiapa yang memelihara sembahyang sunat duha 2 rakaat saja, tapi kekal. Setiap hari buat, setiap hari terus, tu maknanya kekal. Jangan sekali-sekala ikut hati kita. Tak. Kita ingin supaya yang sikit tapi berkekalan itu lebih baik daripada banyak tapi tak berkekalan. Macam kita punya harta benda lah. Punya harta benda sedikit tetapi puas, qanaah kita, itu lebih baik. Kita boleh ingat Allah Ta'ala. Banyak tetapi tak bermanfaat, kita sia-siakan dan melalaikan kita daripada Allah, itu tidak ada guna dia. Itu benda yang diperingat kita oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menjaga sembahyang sunat duha 2 rakaat, Allah ampun dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Tu bayang, mislu zabadil bahr. Macam buih kat laut tu. Terpadam. Ini kelebihan sembahyang duha, supaya kita ingat boleh melakukannya dalam hidup kita insya-Allah. Babu salati duha fil hadar. Babu man lam yusalli duha wara'ahu wasi'an. Ni sembahyang, bab siapa yang tidak sembahyang duha dan berpendapat ianya harus. Dia katakan, pasal apa tak sembahyang? Benda sunat. Ada orang kita kata macam tu, benda sunat, lembek pula, benda sunat. Allah. Kalau ada orang kata macam tu sambil lembek, memperli bab sembahyang sunat, kafir. Tu jangan main. Tu ulama kata, no, jangan mempermainkan bab-bab. Kalau kita masih belum, namanya saya tak ada lagi mood lagi lah. Contoh, tu saya tak biasa lagi. Buat macam tu lah. Jangan lembek-lembekkan dia jawab tu, tak mau. Tu. Ni benda yang perlu kita kena ingat dalam hidup kita ni. Jadi di sini disebut orang yang tidak sembahyang duha, dan dianggap benda harus. Tak apalah dia kata benda harus. Tak pakut dia kata. Tapi kalau sambil lembek-lembek macam tadi, perli, tu jangan. Jadi haddatsana Adam, di mana hadis daripada Sayyidina Urwah daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatad duha wa inni la usabbihuha. Nabi bersabda, aku tidak melihat Rasulullah sallam, kata Siti Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah sallam bertasbih duha, sedangkan aku bertasbihnya. Maknanya dia sembahyang duha, Siti Aisyah, Nabi tak sembahyang. Itu babnya benda itu sunat. Mungkin Nabi buat tempat lain, dia tak buat kat rumah, walaupun Siti Aisyah buat sendiri. Jadi benda ini benda, sebagian ulama kata benda harus, maknanya benda sunat. Bukanlah benda harus kalau buat tak dapat pahala, tinggal tak dapat dosa, buat tak dapat pahala, itu nama harus. Macam kita makan tu benda harus, ni benda sunat. Sunat ni dapat pahala. Itu makna yang disebutkan tu. Babu salati duha fil hadar, qalahu Itban bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenai sembahyang sunat duha pada waktu kita tidak musafir. Macam kita ni lah, tak musafir, bagaimana sembahyang duha kita? Sebagaimana disebut di dalam hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalili bi salasin la ada'uhunna hatta amuta, sawmi salasati ayyamin min kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witrin. Ni wasiat Nabi ni. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, saya telah diwasiatkan oleh kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diwasiatkan oleh kesayanganku, kata Abu Hurairah, yaitu Rasulullah, dengan 3 perkara. 3 perkara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Bukan untuk Abu Hurairah saja, untuk kita lah juga, no? Tapi ditujukan kepada Abu Hurairah, tapi
penggunaan dia, pengamalan dia untuk umat dia. Dan Abu Hurairah kata, dari saat dia wasiat kepada saya tak pernah tinggal sampai saya Allah ambil umur saya oleh Allah. Dia kuat tu. Dalam sakit pun dia buat, tak tinggal wasiat Nabi, melainkan cabut nyawa lah. Cabut nyawa bayangkan, tak boleh bayang lah. Itu makna benda yang disebutkan tu. 9.42 lagi 4 minit, tak apa. Nabi telah mewasiatkan kepada pertama yang diwasiatkan Nabi, saumi satu ayamin, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15 lah. Puasa itu waktu cerah bulan tu, mengambang bulan tu, puasa situ. Ni dak keluar tengok cantiknya bulan. Allahu akbar. Yang esok tak puasa. Tu. Bukan buat untuk itu. Jadi kita kena puasa 3 hari setiap bulan. Itu wasiat Nabi. Yang kedua, salatid duha. Sembahyang sunat duha. Nah, kena ingat ni, sembahyang sunat duha. Tadi sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sebanyak-banyak 8 rakaat. Kita usaha buat sekali seumur hidup kita jadi 8 rakaat tu. Tapi janganlah yang 2 rakaat pergi tinggal pula. Kena kekal. Tapi kena buat juga supaya kita dapat rasa bagaimana Nabi kita buat 8 rakaat. Rasakan juga 12 bagaimana rasa dia, nikmat dia. Tu di antara makna itu. Yang ketiga, naumin ala witrin. Maknanya Sayyidina Abu Hurairah dia sembahyang witir dulu baru tidur. Itu Abu Hurairah wasiat Nabi. Bolehkah kita sembahyang witir nanti akhir malam? Orang yang witir awal-awal tu, kalau khawatir dia tak boleh bangkit akhir malam. Tapi kalau dia biasa bangkit akhir malam, afdal witir tu ke akhir malam jadi penutup sembahyang malam. Ingat tu. Jadi penutup sembahyang malam kita. Tapi kalau kita rasa terlalu letih, memang rasa-rasa dalam diri kita, badan kita sangat tak dapat nak bangkit akhir malam ni rasa-rasanya, maka lebih baik kita buat awalnya. Sembahyang witir itu sendiri. Tapi jangan sampai tak buat witir. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah itu sendiri. Jadi witir ni sangat penting dalam hidup kita. Kita baca lagi hadis Rasulullah yang satu berhubungan dengan witir juga. Sami'tu Anas bin Malik Al-Ansari qala rajulun minal ansar wa kana dakhman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la astati'u as-salata ma'aka. Fasana'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'ahu ila baiti wa nada'a lahu tarafan hasirin bima'in fasalla alaihi rak'atain wa qala fulan ibn fulan bin Jarud li Anas radhiyallahu anhu an akana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha faqala ma ra'aitu salla ghaira dhalika al-yawm. Jadi ada hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari berkata, seorang lelaki Ansar, dia dahman, berbadan gemuk besar. Tu badan dia. Jadi badan gemuk, dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang berbadan gemuk ni, dia kata, ya Rasulullah, saya tidak mampu nak bersembahyang bersama baginda. Tapi ada saya buat juga. Buat apa? Maknanya dia buat makanan buat Rasulullah. Habis Nabi sembahyang, jemput ke rumah dia. Macam itulah, kalau kita tak boleh sembahyang qiyamul lail akhir pada bulan Ramadan, buat makanan sedap-sedap, panggil orang masjid datang atau orang yang qiyamul lail, bawakan ke masjid. Barulah padan. Ni buat makanan pun tak, lena aja. Mayang tak, baca Quran tak, Allahu Akbar, rugi. Jadi buat macam sahabat ni, cerdik. Dia tak boleh nak sembahyang bersama, nak badan besar. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya tak boleh, tak mampu nak ikut baginda sembahyang. Tak apa.